Ingat saya apa ni? Jangan buat tidur pula. Siapa saja guna tangan dia pangkah satu manusia, jangan ingat aku pangkah saja. Dia mesti ada sebab. Sebab kita tuan-tuan clear macam ni. Dia ni nama dia Pak Haji. Pak Haji Sahab contoh. Tak ada nama Sahab. Contoh. Kami daripada parti politik. Oh, parti politik. Tak pernah jumpa apa parti politik baru ke? Ya, betul. Kami parti politik Cap Ekon. Contoh. Okey, jadi kami ni bercadang nak melamar Pak Haji Sahab ni jadi wakil untuk bertanding atas tiket parti politik kami. Maka kata Pak Haji Sahab, saya bukan pandai ingat bab politik ni, saya tak pandai. Pak Haji jangan risau. Pak Haji ni ada nama. Kami nak guna nama Pak Haji ni, kami semua kami buat kerja. Kami cetak muka Pak Haji di cap, kami cetak pondok panas, semua kami buat. Pak Haji setuju untuk kami. Dia kata tunggu aku semayang hajat 2 hari tu. Lepas 2 hari Pak Haji Sahab kata boleh lah aku tolong apa. Okey, cetak poster yang tu yang ni, ceramah mata-mata dia bawa dia. Hari pilihan raya sampai hari pilihan raya, maka orang ramai-ramai pun dapatlah borang apa semua tu. Borang tak dapat, borang siap-siap dalam tu ambil pergi pangkah lah. Ada parti cap carburetor, ada parti cap aircon, ada parti cap kipas, parti cap lampu, macam parti lah, semua parti ada. Maka dia ni pun tengok, oi, Pak Haji Sahab geng parti cap aircon, aku mesti sokong sebab Pak Haji Sahab ni geng kami pangkah dia. Syok tau tangan ni pangkah. Lepas pangkah, tengok diumumkan setiap cawangan-cawangan kumpul SPRM. Malam tu dia umum pukul 8, kemenangan. Parti cap aircon kawasan ni dia menang. Parlimen dia pegang. Dia jadi wakil rakyat MB. Kita pun sonok sepoi. Jadi bila jadi MB, dia duduk elok-elok duduk rumah. Tadi kan dia duduk saya saja dia diam duduk rumah tengok TV kan. Maka apa berlaku kat dia? Sekarang dia tak duduk rumah. Dia duduk satu kawasan nama dia pejabat. Pejabat tu ada aircon, ada kursi apa semua macam-macam kat dia. Maka bila jadi YB ni ramai kat dia. Dia kata YB, kami cadang kat tempat yang baru buat shop lot tu, kita nak buat pusat karaoke, pusat urut dengan dangdut, dengan kelab malam. Sebab senang nak lancarkan tudung baru produk kami. Contohnya. Kata mereka tu, anak saya dah buat syarikat tudung, dia nak lancar kat situ. Boleh tak? Pak Sahab setuju tak? Dia kata saya benda-benda ni saya kena fikir dululah. Mereka bawa keluar daripada poket 25,000. Cek. Mereka kata fikir pun fikir tak apalah dulu yang ni, tapi kita duk kata yang ni simpan dulu nanti bagi tahu. Tak jadi pun tak apa. Pak Haji Sahab tengok 25,000. Kena mata. Dia pun kata tak apalah, fikir pun 2 hari fikir pun benda yang sama juga. Kira jadilah. Pak Sahab selik 25,000. Mereka bagi borang, Pak Sahab sign. Tuan-tuan, sign Pak Sahab ni siapa yang value atau nilai tinggikan sign tu siapa dia? Dia duduk di rumah, dia duduk sign 8,000 kali, laku tak? Tak laku. Siapa yang bagi power dekat sign dia? Semua kita duduk kawasan ni yang memawarkan, betul ayat tu? Mempowerkan sign dia. Siapa yang ambil dia bagi duduk dekat satu kawasan? Siapa? Kita lah. Penduduk lah. Bahasa Tamil kita apa? Olengga tanah woodland lah. Faham? Elok-elok dia duduk kat rumah kan. Hang angkut dia, hang pergi bagi duduk dekat satu pejabat, hang powerkan sign dia, dia pun sign. Apa dia sign? Rumah urut, pusat judi, natang apa ke semua dia bagi sign untuk buat semua. Tuan-tuan, saya nak abang, kerana Allah Ta'ala saya abang satu benda. Semua orang yang bagi power dekat sign dia, panggu sikit dosa kita. Jangan ingat pangka pilah siapa pun. Dia tu main rumah tengok dia bagi bumbung kat kami, kira okey lah kami pangkah kepala dia. Dia ni main hari tu dia bagi jamban kat kami. Kami seronok dia bagi jamban, kami pangkah dia. Dia tu main bagus kat kami, macam-macam lah. Hang jangan tengok apa hang dapat. Hang tengok apa yang dia boleh bagi untuk agama Allah. Hang nak pangkah orang, hang duduk Ustaz. Saya tak tahu tuan-tuan pangkah siapa. Sebab tuan-tuan pangkah dalam kotak. Betul? Dalam kotak tu kan.
Ada kotak. Tuan-tuan tak tahu saya pangkal siapa? Saya tak tahu tuan-tuan pangkal siapa. Up to you. Korang punya suka, orang Damansara kata. Hampa punya suka nak pangkal siapa. Tapi Sat, fikir, kalau aku pangkal dia ni, ada tak dia akan henyak agama aku? Ui, dia ni dia pernah kata hari tu. Hari tu orang nak buat hukum Islam. Dia duk terajang meja semua. Ui, dia ni kaut. Tak boleh bagi kat dia. Dia ni kalau baik dia diserkup kepala kita ni. Ada tak siapa-siapa yang kalau kita pangkal, dia akan smackdown Islam tu. Dia akan terajang Islam. Dia akan pijak kepala Islam. Dia akan tampak kepala Islam. Dia akan buat macam-macam benda kat Islam. Oh, stop. Sorry lah. Aku tak akan bagi. Aku tak akan pangkal hang. Aku akan cari satu orang yang buat satu manfaat untuk agama aku. Aku hang tak bagi apa pun tak apa. Tapi agama aku hang jaga bagi elok. Bila agama kena cakap, hang mai ke depan. Sekarang banyaklah manusia tuan-tuan boleh tengok. Saya heran. 4 orang duk jalan rumah, nanti mai lah, tak lama lagi dia mai. Rumah ke rumah. Yang duk depan dia tu, ada satu manusia yang dia pernah kutuk agama Islam. 4 orang ni agama Islam. 1 orang ni jadi calon. Calon ni dia pernah hina agama Allah. Dia pernah cakap lebih kurang tentang hukum agama Allah SWT. Dia kaya sikit, dia boleh cakap lebih kurang. You semayang, siapa kasih you baju? Siapa kasih you kasut? Ada orang cakap tu. Maksudnya, sat-sat nak pergi semayang. Tuan hang nak bagi kasut kat hang lah. Tuan hang nak bagi baju kat hang lah. Aku kan bagi kat hang. Maksud dia, hang tak payah kerja, hang tak payah pergi semayang lah. Kerja aku semua benda aku bagi kat hang. 4 orang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, boleh follow satu orang ni, duk pergi rumah ke rumah, suruh semua orang sokong dia ni. Padahal dia tampak agama hang sendiri. Dia pula bancuh TI sebab itu. Oi, ni geng kita. Boleh duit sikit semua, jadi lupa apa tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kok mana tak tahu. Kena ada jati diri. Jangan dia ni panggil mesyuarat, melompat pi. Boleh RM50, RM70. Tak apalah, janji boleh ketui. Kira nak boleh ketui ya. Fikir sama, anak cucu warisan akan datang tu apa nak jadi. Kalaulah kita bukan nak suruh pergi cekak baju pemerintah, tu tak boleh buat tu. Buruh nama dia, puak-puak pemberontak. YB main berucap ke ada menteri mana ke besar. Dia ni lah buat naya kita. Orang ajak dia ni. Naik atas pentas, siku kepala dia. Hanya yang jadi bengong tu. Boleh tangkap dalam tu. Ada masa. Nak undi siapa? Saya tak tahu. Tuan-tuan fikir elok-elok. Ada mana-mana calon manusia yang kita nampak dia nak tegakkan agama Allah, tegakkan hukum Allah, nak buat baik dengan Islam, dengan Nabi SAW, maka kita sama-sama sokong dia. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Jangan condong pada orang yang zalim. Bukan geng depa tau. Condong. Bila kita cakap tu nampak macam muyul, nampak macam ke arah sini, ke arah satu side. Ke arah tu, arah orang yang zalim dan orang tak bagus macam tu, fatamassakumun nar. Api akan sambat kepala hangpa nanti akhirat. Jadi, mengundi atau memilih calon bukan tak ada kena mengena dengan agama. Ustaz jangan cakap ni semua sebab ni semua tak boleh. Kita cakap politik dalam masjid tak boleh. Yang ni satu kefahaman yang sangat dangkal dalam kita pada otak kita duk fikir tu. Kita kata jangan cakap politik dalam masjid. Makna politik dalam surau masjid tu apa dia? Kita jangan faham politik kepala kita ni, jangan faham macam mana apa yang berlaku di negara kita. Tak. Islam tak pandang negara kita. Kita skop dunia. Tuan-tuan tahu tak 7 golongan yang akan dapat naungan arash esok di akhirat? Nombor 1 siapa dia? Imamun adil, pemimpin yang adil. Politik yang kita kata tak boleh cakap dalam masjid tu, tuan-tuan tahu Nabi iktiraf pemimpin duduk di atas. Kalau saya beritahu politik, tuan-tuan agak allergic dengan perkataan tu. Kita tukar kepimpinan. Macam tu istilah yang betul. Kepimpinan boleh cakap dalam masjid? Boleh. Politik tak boleh lah. Macam tu pula jadi pening. Babi tak boleh cakap lah ustaz. Apa cakap babi? Cakap lah khinzir. Sama lah jebon. Dua tu. Awak babi ada tanduk. Ni apa khinzir tak ada tanduk ke? Cuma cakap bahasa Arab dengan cakap. Macam kita kata Dajjal dengan Dajjal.
So betul lah juga. Dajjal cakap Damansara Haid, cakap Kuala Lumpur lah. Aman di Sungai Pinang IC07 Kuah Tarwatai, Dajjal dia bagi. Setiap kaedah kita, setiap yang L jadi I. Mana kaedah? Dah, dia senang kan? Okey. Jadi politik yang kita kata kotak tu, jangan faham macam mana kita duk faham di negara kita macam-macam. Mana serabut tu. Tak, bungkui hak negara kita, buang tepi. Faham hak Islam. Kepimpinan. Kena pilih orang yang betul. Orang yang betul, dia memberi faedah yang sangat besar di bawah tu. Contoh kedua, saya beritahu tuan-tuan. Yang kita kata politik yang tak bagus tu, tuan-tuan tahu tak? Nabi pernah pegang tampuk politik ni. Sayyidina Abu Bakar, sebaik-baik manusia, dia pernah pegang tampuk politik kepimpinan yang kita kata tak bagus tu. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, kesemua hampir banyak daripada 10 orang yang janjikan syurga, muka tu pernah pegang jawatan. Sayyidina Bilal sebelum hujung usia dia apa? Jadi gubernur dekat Syam. Maksudnya ada jawatan. Saya beritahu tuan-tuan, syirarul muluki li syirarul ra'iyah. Tak gunanya kawan haduk ada di atas. Sebab apa? Sebab tak gunanya kawan haduk ada di bawah. Sebab bawah ni lah yang pilih orang duduk di atas. Kalau bawah semua macam tuan-tuan nak jenis hak bagus, jenis semayang, kaki surau, kaki masjid, kaki kuliah, dia tak akan pilih orang yang jauh daripada Islam duduk di atas tak. Dia mesti pilih orang baik. Sebab tu kita buat kuliah, buat ceramah, macam-macam kita buat lah, apalah, bayan lah, pigas lah, apa, semua baiknya semua orang duk buat supaya orang duk bawah ni jadi bagus. Sebab duk ada di bawah ni yang satu manusia di kalangan bawah ni akan duk di atas. Bila duk di atas, tuan-tuan tahu zaman Umar bin Abdul Aziz, luar biasa hebatnya pemimpin dia tu. Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan tahu di istana dia, staff dia, bibik lah macam bahasa kita yang buat kerja tu, semua hafal Quran 30 juzuk. Mereka buat kerja tu macam mana? 8 pagi sampai 10 pagi, separuh daripada staff dia akan mengaji Quran, duduk dalam halaqah macam tahfiz, baca Quran. Yang lain buat kerja, kebun yang tu, cuci kuda, servis unta lah, apa semua macam-macam mereka buat. Habis semua pukul 10, contoh, giliran pula geng buat kerja servis unta main baca Quran, geng Quran baca servis unta pula. Duk mengikut tu kan. Tuan-tuan tahu, kalau kita, dari riwayat menyebut, kalau kita jalan tepi rumah Umar bin Abdul Aziz, dia punya istana dia, apa yang dengar? Bunyi lebah. Tu apa dia tu? Oh, staff dia semua duk baca Quran. Bunyi bergema tu macam lebah. Sentiasa dengar bunyi tu. Sebab sentiasa ada orang baca Quran. Zaman dia, tuan-tuan, semua orang hebat. Hebat tahu mana? Semua orang cakap benda agama. Kita jumpa kawan-kawan, sama-sama kawan-kawan, hang baca Quran dah ni? Ni rakyat sama rakyat ni sembang macam tu. Hang baca Quran berapa juzuk? Aku boleh 2 juzuk. 2 juzuk cerai mu, aku ni dia 4 juzuk dah aku bagi. Ui, hang 4 juzuk lah. Tak guna hang. Dia pergi baca Quran lah. Bukan jet dia tu. Dia perlumbaan akhirat. Ni hang bangun qiyam mulai lah. Parkaat bangun qiyam apa? Bangun 4. Bangun pukul 4 dapat. Orang bangun 2 pagi. Mayang pergi puluh mu aku. Bangkit awal esok. Dia jadi macam sembang tu. Ni duha buat lagi duha. Ni sembang di white all time white coffee. Sembang ni minum kopi. Hang duha buat lagi. Tak buat lagi. Ni baru habis 4. Dia tu pula aku 6. Aku buat 8. Tu kira lawan. Sebab apa? Sebab ada di atas duduk sembang tu. Keamanan luar biasa. Sehingga riwayat menyebut kambing dan serigala boleh duduk makan satu talam. Kira macam member kalau duduk. Tetapi muslimin rahmati oleh Allah, kata pengembala tu, satu pagi aku buka pintu, aku melihat serigala makan kambing tu. Padahal selama ni dia makan sekali. Hari tu dia makan. Maka hari tu aku dapat berita kematian Umar bin Abdul Aziz. Matinya dia huru hara negara. Pemimpin yang baik tu membentuk negara yang sangat aman. Tetapi bila haduk ada di atas tu tak ambil berat dengan agama, kaki ranjau, kaki tipu dan sebagainya, lahir haduk ada di bawah semua kaki ranjau dia. Kaki tipu dia. Serba-serbi semua manusia duk tibu. Sebab apa? Sebab suasana macam tu. Jadi pentingnya tuan-tuan hari ni kita mengaji bagi faham agama, sebab di kalangan kita lah akan naik satu manusia yang nama dia calon. Kalau calon kaki semayang, kaki ranja, kalau dengan Allah dia tak ranja, ada agak dengan orang rakyat dia nak ranja, tuan-tuan. Dia tak akan ranja. Yang ni dengan Allah pun dia tak takut, dengan Allah pun dia ranja. Dengan kita. Ya. Duk ya tak ada titik ke tu melingkup belah betul je.
Tak lama ya, goreng nasi. Pergi pasar malam, jadi goreng nasi. Oh, kita pemimpin goreng nasi. Oh, pemimpin cak rumah. Suap-suap. Allah, suap kat makcik mana ke? Tak nak gambar. Allah, muntah hijau dah. Berapa tahun muka tak nampak, baru main. Maka, biar kita ada satu kesedaran yang faham betul. Siapa calon, tak kisah. Saya tak mau bagi tahu tuan-tuan nak sokong siapa. Tuan-tuan carilah orang yang ada harapan untuk bela agama kita sendiri. Kalau orang yang tak mau bela agama kita, kita kata hi, kita kata dia bye. Kalau habaq macam tu pun tak faham lagi, aku tak tahu habaq macam mana lah.